Iaitu mungkin dalam genggaman kehendak Allah ni ta'alluq qudrah dengan berkekalan tak ada mungkin pada waktu imkan adanya, dahulu daripada adanya. 6. Qabdah juga, iaitu ta'alluq qudrah dengan berkekalan ada mungkin kemudian daripada tak adanya. 7. Qabdah, ta'alluq qabdah juga, iaitu ta'alluq qudrah dengan berkekalan tak ada mungkin kemudian daripada adanya. Dan maksud dengan qabdah itu genggam. Asal maksud qabdah adalah genggam, iaitu qabdah bahawasanya mungkinun dalam genggam iradah kudrah Allah. Kalau dikehendaki Allah pada yang tak ada, nescaya dikekalkan akan mungkin itu atas tak ada. Atau pada benda yang ada, dikekalkan atas adanya. Dan kalau dikehendaki, nescaya diadakan mungkinun pada yang pertama, atau dihilangkan daripadanya, atau dihilang daripadanya, atau dihilang daripada adanya pada yang kedua, pada masalah yang kedua. Hak ada baiki kita di awal kitab tu adalah hak muka surat 19. Hak muka surat 19. Dah ada baiki dah. Hak muka surat 19 dia ada dah sebelum ni kan. Sebelum membaca adalah didahulu pada membaiki di awal kitab kita ni. Di antara yang dibaikinya adalah muka surat 19. Baris yang kedua daripada bawah tu. Mana? Atau pada benda yang ada, dikekalkan atas adanya, bukan atasnya adanya, bukan atas adanya. Tu kan ada beberapa, ada 11 bilangan di awal kitab Pati Paridah ni, yang mana tuan kitab suruh kita perbaiki sebelum daripada kita membaca kitab ni, sebab ada yang perlu diperbaiki, yang mana ada 11 bilangan hak salah cetakan, disuruh perbetulkan cetakan terlebih dahulu. Jadi di antaranya hak surat 19 tu baris kedua daripada bawah, atau pada benda yang ada, dikekal atas adanya, bukan atasnya adanya, bukan atas adanya. 5. Ta'alluq qabdatun, mungkinun dalam genggaman, dalam rentahan kehendak Allah Ta'ala, iaitu qabdah ni ta'alluq qudrah dengan berkekalan tak ada mungkinun pada waktu imkan adanya, pada waktu boleh jadi adanya, selepas daripada dijadikan nur Nabi SAW. Sebab sebelum daripada dijadikan nur Nabi, Adam tak ada tu wajib. Selepas dijadikan nur Nabi sallallahu alaihi wasallam, Adam tu tak ada yang harus. Mula daripada waktu tu Tuhan mengekalkan tak ada mungkinun dahulu daripada adanya, iaitu ta'alluq qudrah dengan berkekalan tak ada mungkinun. Berkekalan tak ada ni pada waktu imkan adanya, pada waktu tu nak ada boleh dah, tapi Tuhan kekalkan tak ada. Bila Tuhan kekalkan tak ada ni, dahulu daripada adanya ada mungkin. Ni kalau macam sebut sebelum ni lah, kalau kita diadakan tahun 1980, sebelum daripada 1980 ni, dalam genggaman kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan nak kekalkan tak ada pun boleh, Tuhan nak jadi ada pun boleh. Bila ni? Dahulu daripada adanya, sebelum kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini qabdah yang pertama, hak nombor 5 tu. Jadi kita masih lagi pembicaraan ta'alluq qudrah secara tafsil, secara detailnya dipecah kepada 7 ta'alluq.
Tapi takluk kudrah yang sebenarnya adalah satu sahaja, iaitu takluk tanjizi hadis. Apa makna tanjizi hadis? Tuhan mengadakan akan perkara yang dikehendaki oleh Tuhan. Tu. Mengada, meniada. Itu takluk kudrah yang sebenar-benar. Sebab takluk ni satu tugas, satu tagang, satu kerjaan. Adapun setakat takluk yang pertama, suluhi qadim, patut mengada pada sedia kala, boleh mengada pada sedia kala, itu hanya patut boleh je, bukan mengada. Cuma mengada ni baharu, tanjizi hadis baharu. Sifat kudrah Allah qadim. Jadi sifat kudrah Allah qadim. Kita maklumlah, zat Allah qadim, sifat kudrah Allah qadim. Takluk sifat kudrah, fungsi sifat kudrah mengada meniada. Jadi mengada meniada ni kemudian, baru sekarang ni lah mengada meniada sekarang. Tapi sifat kudrah Allah qadim. Sifat kudrah Allah yang qadim tu bilakah boleh mengadakan? Boleh mengada sedia kala, suluhi qadim. Tapi sedia kala ni mengada ke tak? Tak. Boleh mengada, tu suluhi qadim. Tapi maknanya kudrah mengada meniada. Dah qadim tu pada masa sedia kala mengada ke tak? Tak. Meniada ke tak? Tak. Cuma suluhi, patut mana boleh. Oleh kerana kudrah tu sifat yang qadim, mana boleh bertakluk pun qadim juga. Tapi bertakluk sungguh, berfungsi sungguh, mengada meniada, itu baharu, tanjizi hadis. Itu je nak cerita. Berlainan dengan iradah. Iradah qadim. Sifat iradah qadim. Sifat ilmu qadim. Takluknya qadim juga. Kenapa? Allah yang bersifat dengan iradah menentu qadim sedia kala. Allah yang bersifat dengan ilmu, fungsinya mengetahui. Mengetahui pun qadim sedia kala. Pada ni. Iradah lain lah. Sebab dia takluknya qadim, tanjizi qadim. Menentu sedia kala, mengetahui sedia kala. Tu. Ada pun kudrah mengada ni, mengada kemudian, baru mengada. Lepas tu sifat kudrah makan sifat iradah juga. Macam sifat ilmu juga, sama-sama qadim. Kudrah qadim, iradah qadim, ilmu qadim. Tapi takluknya, takluk kudrah tanjizi hadis, iradah tanjizi qadim, ilmu tanjizi qadim. Mana iradah tanjizi qadim? Iradah menentukan sedia kala. Mana takluk iradah ilmu hak qadim? Takluk ilmunya tanjizi qadim, mengetahui sedia kala. Takluk kudrah mengada. Mengada sedia kala? Tidak, mengada ni kemudianlah. Pada ni. Allah jadikan Nabi Adam qadim. Barulah bila masa Tuhan buat Nabi Adam tu lah. Jadi Tuhan mengada tidak qadim. Tuhan mengadakan arash tidak qadim. Tuhan mengadakan Lauh Mahfuz tidak qadim. Ada ni. Walaupun Lauh Mahfuz tu dijadikan 40,000 tahun sebelum dijadikan Nabi Adam AS, tapi tetap baharu, bukan qadim. Ada ni. Jadi Allah mengadakan arash baharu. Allah mengadakan Lauh Mahfuz baharu. Allah mengadakan Nabi Adam baharu. Baharu kenapa? Bukan sedia kala. Jadi tanjizi hadis dia panggil tu. Jadi mengada tu baharu, kudrah qadim. Bilakah kudrah boleh mengadakan? Boleh suluhi sedia kala lah. Suluhi qadim bagi kudrah. Tapi hak pada masa qadim ni, hak suluhi ni mengada ke tak? Tak. Cuma boleh je. Ada ni. Sebab kudrah tak ada tanjiz qadim. Mengada sedia kala tak ada kudrah. Mengadanya baharu, tapi boleh mengada sedia kala, suluhi qadim. Tapi suluhi qadim boleh ni
Berfungsi ke tak? Mengada ke tak? Meniada ke tak? Tak pun. Bukan ta'aluk sebenarnya. Ta'aluk ni berfungsi tu. Mengada, meniada. Mengada, meniada. Baharu tanzih hadis. Fungsi iradah menentu, menetap, memutus. Bila kau iradah menentu, menetap, memutus, berfungsi sedia kala. Tanzizi koding bagi iradah. Allah yang bersifat dengan iradah menentu, menetap, memutuskan pada sedia kala. Tanzizi koding. Fungsi sifat ilmu pula mengetahui, atau fungsi tugas sifat ilmu. Khija'an sifat ilmu mengetahui. Bila Tuhan mengetahui sedia kala. Tanzizi koding bagi ilmu. Maka tak ada lah suruhinya. Boleh-boleh tak ada, sebab memang ilmu mengetahui sedia kala. Kudrah ni mengada baharu jadi tanzizi hadis. Tapi sifat kudrah koding. Bilakah sifat kudrah boleh mengadakan? Kudrah koding boleh mengada pun koding juga. Hasiluhi koding. Itu takluk yang pertama. Ini cuma nak perici je. Takluk kudrah hak sebenar-benarnya satu sahaja, tanzizi hadis. Sampai masa sebagaimana yang ditentukan oleh iradah, sebagaimana ditentukan oleh Allah yang bersifat dengan iradah. Allah pun mengada dan meniada. Tanzizi hadis bagi kudrah. Tu hak ta'aluk kudrah, tanzizi hadis. Walaupun dalam kitab ni tanzizi hadis dibubuh 3 benda tu. Nombor 2 tanzizi hadis, nombor 3 tanzizi hadis, nombor 4 tanzizi hadis. Ni perici juga ni. Mana tanzih hadis yang pertama? Mengadakan makhluk selepas daripada ketiadaan. Ni. Kemudian tanzih yang kedua, meniadakan makhluk sampai masa mati. Tanzih yang ketiganya, membangkitkan makhluk selepas tiup sangka kala yang kedua. Dia pecah 3. Tapi kini satu je. Pada dia pecah 3 sini pada kejadian kita. Mana tanzih yang pertama? Allah melahirkan kita pada tahun 1980. Mana tanzih yang kedua? Allah mematikan sampai masa ajal. Mana tanzih yang ketiga? Selepas tiup sangka kala kedua, Allah membangkitkan kembali kita di pada mahsyar. Itu 3 tanzih. Tapi pecah je 3, satu je. Sebab takluk tanzizi bagi iradah ni, takluk tanzizi bagi kudrah ni, mengada ni bukan hanya mengadakan kelahiran kita. Ni mengekalkan kita dalam keadaan ada ni pun Allah yang mengekalkan. Kemudian gerak diam kita Allah yang menggerak mendiamkan. Apa yang berlaku di kita Allah belaka yang buat. Tu tanzih hadis belaka tu. Tu hak kita, hak lain-lain semua ni semuanya takluk tanzih hadis bagi kudrah belaka tu. Tak ada ni. Jadi satu je. Sama juga dengan qabdah genggaman ni. Ada ni. Macam contoh sekarang. Tapi kalau hak qabdah kita ni hak nombor 6 tu. Kalau hak qabdah sekarang nombor 6. Yang ke-6 qabdah juga. Iaitu qabdah ni takluk kudrah dengan berkekalan ada mungkin, kemudian dia tak ada. Ni kita ada ni. Ni. Kita ada, kemudian daripada tak ada. Asal tak ada, kemudian kita diadakan oleh Allah. Sekarang ni kita ada ni. Itu qabdah yang ke-6. Dalam keadaan kita ada ni, dalam genggaman Allah. Dalam genggaman Allah nak kekal ada pun boleh, Allah nak meniada pun boleh. Ni dalam genggaman dipanggil. Tapi meniada sungguhnya ikut kehendak iradah lah. Bila sampai masa kita mati, Allah pun meniadakan kita. Itu tanzih hadis. Tapi dalam keadaan kita ada ni dalam genggaman Tuhan ni, dalam genggaman kekuasaan kudrah Allah. Boleh tak Allah nak matikan bila-bila masa? Genggaman dia. Nak kekalkan dia pun genggaman dia. Nak meniadakan segera pun genggaman dia. Tapi meniadakan sungguh sebagaimana hak iradah tentukan, maka takluk hadisnya mematikan, meniadakan. Maknanya cerita ni pun qabdah pun dah nak cerita kekuasaan Allah. Bukan buat gapa-gapa dah ni. Adapun qabdah yang kelima, hak tu sebelum kita dilahirkan.
Sebelum kita dilahirkan, wak misal tadi 1980, kita tak ada lagi. Contoh. Kita kena contoh 1980 ni. Tak ada kita ni 1980 ni. Muda sangat wak misal. 1980. Biar jadi muda lah sikit. Jadi sebelum kita dilahirkan, tak ada kita. Dalam keadaan kita tak ada ni, dalam genggaman Allah. Mana pun genggaman Allah? Hak qabdah yang kelima tu. Mana pun genggaman Allah? Dalam genggaman Allah, Allah nak kekalkan tak ada sampai kesudah pun. Hak dia. Kekuasaan dia. Dalam genggaman Allah ni, Allah nak ada tiba-tiba. Genggam kuasa dia. Tapi mengadakan sungguh, kalau dah iradah menentukan 1980, 1980 lah Tuhan mengadakan kita. Boleh tak Tuhan nak mengadakan kita sebelum 1980? Dalam genggaman dia, dia kuasa belaka kan. Nak mengekalkan tak ada sampai bila-bila pun hak dia. Nak mengadakan bila-bila masa pun hak dia, genggaman dia. Tapi mengadakan sungguh, hak iradat tentukan lah. Iradat tentukan bila? 1980. 1980 Tuhan buat kitanya. Dan sebelum 1980 Tuhan tak boleh buat ke? Semua tu bawah genggaman kekuasaan Allah Ta'ala belaka. Dan genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengadakan sungguh tanjizi hadis. Menurut sebagaimana hak perkara yang ditentukan dengan iradah pada azal. Itu tanjizi hadis. Jangan lupa tanjizi hadis kita hak nombor 2 tu. Diluluskan kehendak iradahnya dengan kudrah akan barang yang ditentukan dengan iradah pada azal. Bila iradah menentukan akan ada 1980, maka Allah pun mengadakan 1980. Itu tanzih hadis mengadakan kita. Sebelum kita ada dalam takluk qabdah nombor 5 ni. Sebab itulah kalau kita sini dia disusun nombor gitu. Yang pertama suluhi, yang kedua, ketiga, keempat tanjizi, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh qabdah. Kalau kita nak letak sungguh-sungguh, yang pertama suluhi, yang kedua qabdah nombor 5 tu, yang ketiga hak tazahdi nombor 3 ni, hak nombor 2 ni. Yang ketiga, yang keempat qabdah hak nombor 6. Yang pertama suluhi, yang kedua qabdah nombor 5, yang ketiga tanjizi nombor 2, yang keempat qabdah nombor 6, yang kelima tanjizi nombor 3, yang keenam qabdah nombor 7, yang ketujuh tanjizi nombor 4. Kalau kita nak susun lagi ni, yang pertama suluhi qadim. Allah yang bersifat kudrah, boleh mengada, boleh meniada sedia kala. Dalam keadaan kita tak ada tu, sebelum kita diadakan hak qabdah nombor 5 tu, dalam genggaman Allah nak kekalkan kita tak ada ataupun nak meniadakan kita bila-bila masa. Itu nombor 2. Nombor 3-nya tanjizi hadis. Dengan bau mana apa? Allah mengadakan kita selaras sebagaimana hak iradah tentukan pada azal. Itu tanjizi nombor 2. Kemudian kita ada dah ni. Dalam genggaman Allah nak kekalkan ada ataupun nak meniadakan. Itu qabdah nombor 6. Dalam keadaan kita ada, Tuhan pun meniadakan sebagaimana iradah tentukan pada azal. Itu hak tanjizi nombor 3. Kita tak ada lepas mati ni, hak di alam barzah ni, dalam genggaman Allah. Nak kekalkan tak ada pun boleh, nak bangkitkan segera pun boleh. Hak tu hak qabdah hak nombor 7 tu duduk nombor 6. Sampai masa Allah pun mengadakan kembali kita selepas tiup sangkakala yang kedua. Hak tu takluk nombor 7 kena kepada tanjih hak nombor 4. Kan ikut susunan lah, nak ikut susunan. Jadi hak nombor 2 mengadakan. Hak tanjizi nombor 3, takluk nombor 3 tu meniadakan. Hak nombor 4 tu mengadakan kembali daripada membangkit daripada kubur. Jadi di waktu lalu dah. Lepas tu hak nombor 5 nak duduk mana? Hak nombor 5 tu takluk qabdah
dalam genggaman Allah. Nak mengekalkan tak ada pun boleh, nak mengadakan boleh. Ni bila ni? Sebelum kita diadakan. Maknanya sebelum daripada takluk nombor 2 tu lagi ni, hak qabdah ni. Sebelum ada tu nah. Sebab tu kata qabdah nombor 5 tu, kalau ikut susunan dia, takluk nombor 2. Hak tanjizi nombor 2, takluk nombor 3. Hak qabdah yang ke-6, takluk nombor 4. Tanjizi nombor 3 tu, takluk nombor 5. Qabdah nombor 7, takluk yang ke-6. Tanjizi nombor 4, takluk yang ke-7. Barulah kena dengan susunan. Ini hak kitab. Kita pesanda, kita hurat kot luar. Jadi sifat kudrah Allah qadim. Allah boleh mengada, boleh meniada sedia kala. Boleh. Kemudian dalam keadaan kita tak ada lagi itu sebelum dilahirkan, dalam ta'alluq qabdah, dalam genggaman Allah, nak kekalkan tak ada kita pun di bawah kekuasaan Allah, nak mengadakan kita bila-bila masa pun Tuhan kuasa belaka. Nak buat kita bila-bila masa Tuhan kuasa. Tak ada ni. Tapi Tuhan mengadakan kita adalah sebagaimana yang iradah tentukan. Masa sebut tadilah, iradah tentukan kita dilahirkan 1980. Maka Tuhan pun mengadakan kita 1980. Itu tajwid hadis. Kita ada dah sekarang ni. Kita ada dah ni. Kita ada sekarang ni. Dalam keadaan kita ada sekarang ni, dalam genggaman Allah. Dalam genggaman Allah nombor 6, letak qabdah nombor 6. Dalam genggaman Allah. Mana genggaman Allah? Allah nak kekalkan kita, aduh siapa ke tak ada, tak mati-mati pun genggaman Allah. Allah nak mematikan kita, nak meniadakan kita sekarang, genggaman Allah. Tapi Allah mematikan sungguh sebagaimana hak ditentukan oleh iradah pada azal. Sampai masanya umur kita 50 dimatikan. Itu tanzih hadis hak nombor 3. Allah pun mematikan sampai masa ajal. Tak ada lah kita. Kalau kita kata bukan kita lah hak ni. Hak tu nenek kita yang dahulu. Tak ada merekanya. Dalam keadaan mereka tak ada tu, dalam ta'alluq qabdah hak nombor 7. Dalam ta'alluq qabdah macam mana? Dalam keadaan tak ada tu, Allah nak kekalkan tak ada siapa kesudah pun dalam genggaman Allah. Kemudian Allah nak membangkitkan daripada kubur bila-bila masa pun dalam genggaman Allah. Tapi bila Allah membangkitkan sungguhnya, selepas tiup sangka kali kedua, mengikut yang ditentukan oleh iradah. Bila iradah menentukan sampai masa tiup sangka kedua dibangkitkan, itu tanzih hadis nombor 4. Dibangkitkan, berhimpun di mahsyar. Tak ada ni. Kemudian kalau kira pula berhimpun di mahsyar, ada qabdah nombor 4 pula. Hak berhimpun di mahsyar tu, ada qabdah nombor 4 pula. Lepas tu dalam takribul ikhwan, dia ada 8 ta'alluq qudrah, 8. Suluhi 1, tanjizi 3, qabdah 4. Mana qabdah yang keempat? Apabila Allah bangkitkan di mahsyar dalam genggaman Allah. Genggaman macam mana? Kita bangkit dari akhirat ni, genggaman Allah ni. Genggaman macam mana? Allah nak kekalkan ada pun boleh, Allah nak membinasakan kembali pun boleh. Di mahsyar ke, di syurga ke, di neraka ke, dalam genggaman Allah. Genggaman Allah macam mana? Allah nak kekalkan akhirat pun boleh, Allah nak binasakan akhirat pun boleh. Tapi hak tanjizinya, Allah kekalkan akhirat sebagaimana hak iradah tentukan. Gitu je nak cerita je. Nak cerita dalam keadaan kita tak ada dulu, Tuhan kuasa nak kekalkan tak ada. Mana ni? Tuhan kuasa nak mengadakan kita bila-bila masa. Tapi mengadakan sungguh sebagaimana iradah tentukan. Kita ada dah sekarang ni. Dalam genggaman Allah, nak kekalkan ada kita tak mati-mati pun Allah kuasa. Allah nak mematikan kita bila-bila masa pun dalam genggaman Allah. Allah mematikan sebagaimana iradah tentukan pada azal. Matilah kita.
Dalam keadaan kita mati tak ada di alam barzah ni, Allah nak kekalkan tak ada, tak bangkit sampai ke bila-bila pun dalam genggaman Allah. Allah nak membangkitkan kita di hari akhir bila-bila masa pun dalam genggaman Allah. Tapi bila Allah bangkitkan? Selepas tiup sangkakala yang kedua, sebagai iradah tentukan bila kau akan berlaku tiup sangkakala yang kedua. Bila tiup sangkakala kedua, Allah pun membangkitkan. Itu tanzih hadis. Dalam keadaan bangkit dah di hari akhirat, dalam genggaman Allah pula. Bila-bila masa Allah nak hancurkan balik akhirat pun boleh, Allah nak kekal pun boleh. Tapi hak Allah buatnya, Allah kekalkan. Itu tanzih hadis bagi kudrah. Mengikut iradah yang tentukan, akhirat akan kekal, syurga akan kekal, neraka akan kekal. Sebab apa? Iradah telah tentukan pada azal, syurga kekal. Iradah telah tentukan pada azal, neraka kekal. Macam mana kita boleh tahu? Hak iradah tu Allah je yang tahu, malaikat pun tak tahu. Kita tahulah sebab Quran royak dah. Quran royak dah kan? Syurga neraka khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Syurga pun kekal, neraka pun kekal. Jadi kita pun tahulah iradah menentukan pada azal, syurga kekal. Iradah menentukan pada azal, neraka kekal. Maka kudrah pun mengekalkan. Itu tanzih hadis bagi kudrah. Mana? Ini cerita kat luar ni. Antara tiga takluk tu, suluhi, tanjizi dan qabdah. Tiga takluk. Tapi takluk yang sebenar-benar tanjizi sahaja, tanzih hadis. Kalau hak rukun iman yang keenam, tanzih hadis itulah dinamakan qadar pada jalanan Asy'ari. Hak tanjizi hadis kudrah itulah dipanggil qadha jalanan Maturidi. Ni hak minggu lepas. Pecah suluhi qabdah nak buka je, nak cerita kekuasaan Allah je. Tapi hak takluk kudrah sungguhnya mengada meniada ni yang dia panggil sulul ni tanjizi hadis bagi kudrah. Kalau rukun iman yang keenam, Asy'ari kata qadar, Maturidi kata qada. Mengada-meniada itulah. Asy'ari kata qadar. Dah qada. Tanzih qadim bagi iradah, qada atau Asy'ari. Dah ada Maturidi dak. Tanzih hadis bagi kudrah itu dipanggil qada. Dah qadar, qadar ketentuan azalina qadar. Itu Maturidi. Itu kita nak ni. Hak rukun iman ni. Yang keenam tanzih hadis itu. Suluhi qabdah itu nak cerita kekuasaan Allah je. Jadi kita maklum sifat kudrah Allah qadim. Boleh mengada, boleh meniada, qadim juga, suluhi qadim. Kita pergi pada qabdah sekarang. Ini sekarang. Dia pecah qabdah ada tiga tu kan. Dalam genggaman Allah sebelum kita diadakan. Lepas dah tu. Dalam genggaman Allah selepas kita dimatikan. Dan apa lagi situ? Hak kita sekarang ni, ni. Hak qabdah nombor 6 tu. Hak qabdah nombor 6 kita sekarang. Mana qabdah nombor 6? Qabdah juga nombor 6 tu iaitu takluk kudrah dengan berkekalan. Ada mungkin, ada kita ni. Kemudian ada tak ada. Kemudian daripada kita dilahirkan 1980 kita kata. Jadi sekarang ni kita ada. Ni kita ada sekarang ni. Dalam genggaman kekuasaan Allah. Mana pegang kekuasaan Allah? Allah nak kekalkan ada pun hak dia. Allah nak meniadakan kita, nak mematikan bila-bila masa, hak dia. Sebab apa? Kudrah kuasa. Nak hidup sampai ke tak mati-mati pun Allah kuasa. Allah nak mematikan sekarang pun Allah kuasa. Itu genggaman Allah. Genggaman sifat kudrah Allah. Ni sekarang ni. Kita ingat Allah lemah nak mematikan kita sekarang. Sekarang ni. Allah tak kuasa nak mematikan kita sekarang. Allah kuasa. Atau panggil dalam genggaman takluk kudrah. Allah nak menjadi kekal pun Allah kuasa. Allah nak menjadi mati pun Allah kuasa. Sampai masa sebagaimana iradah tentukan sampai ajal. Allah pun mematikan kita, meniadakan kita. Itu tanjizi hadis. Hak nombor apa tu? Hak nombor 3 tu. Jadi Tuhan mentakdirkan mungkin kemudian daripada ada. Tuhan matikanlah kita. Tuhan mentakdirkan ni
sebagaimana hak iradah tentukan pada azal. Tak ada lah kitanya. Dalam tak ada tu hak qabdah nombor 7 tu. Dalam tak ada tu dalam genggaman Allah dengan berkekalan tak ada mungkin, kemudian daripada adanya. Berkekalan tak ada mungkin, kemudian daripada adanya. Sekarang ni mungkin tak ada dah. Asalnya mungkin ada. Kita hidup, mati dah kita. Allah tak boleh sebut kita lah. Atuk nenek kita. Hak tu genggaman yang ke-7 tu. Tok nenek kita tak ada, mati dah. Dalam keadaan kita hidup lama sebut mati yo. Kita sebut hak mati sungguh dah lah. Hak tu nenek kita mati dah. Jadi nombor 7 tu takluk qabdah. Dalam genggaman Allah tak ada tu nenek kita ni, Tuhan nak kekal tak ada senyap tak ada bicara pun Tuhan kuasa. Tuhan nak membangkitkan segera. Tuhan boleh bangkitkan. Kalau Tuhan bangkitkan segera, lagi orang. Dah kiamat dak apa lagi? Sekarang kali kedua pun dak lagi, tiba-tiba bangkit dah. Dak ke lagi orang. Tapi Tuhan kuasa dak nak membangkitkan hak sedang mati sekarang ni. Tuhan kuasa dalam genggaman tu nombor 7 tu. Dalam qabdah, dalam genggaman kekuasaan Allah. Ada ni. Hak ni hak mati dah ni. Ada ni. Sampai masa sebagaimana ketentuan iradah, tiup sangka kali yang kedua, Allah pun segera membangkitkan kembali orang hak mati. Itu takluk tadi hadis hak nombor 4. Kalau ikut nombor sini nombor 4. Mana nombor 4? Takluk tadi hadis juga, iaitu takluk kudrah dengan mengadakan mungkin kerana membangkitkan dari kubur lepas tiup sangka kali yang kedua. Tu ada ni. Berarti setakat tu je. Bangkit berarti. Tak habis lagi bangkitnya. Lepas bangkit di mahsyar. Dalam genggaman Allah pula. Genggaman Allah mana? Genggaman Allah lah. Nak kekalkan akhirat dalam genggaman Allah. Nak binasakan akhirat dalam genggaman Allah. Ni tak ada. Ni tak ada dalam kita ni. Tu kira nombor 8 tu. Kalau kira tu. Dan genggaman Allah lah. Ke Allah tak boleh nak binasakan akhirat. Allah boleh binasakan, tetapi iradah menentukan pada azal akhirat akan kekal, syurga akan kekal, neraka akan kekal. Allah yang bersifat qudrah mengekalkan. Itu tajih hadis bagi qudrah mengekalkan. Sebab iradah menentukan pada azal syurga dan neraka kekal. Tapi nak cerita kekuasaan Allah, kekuasaan Allah belaka, dalam genggaman Allah belaka. Dalam genggaman Allah belaka. Kita duduk diam sekarang, diam, congok molek je. Allah yang mendiamkan kita ni. Tapi dalam genggaman Allah, Allah nak membangkitkan, nak membangunkan kita, nak menggerakkan kita. Bila-bila oleh Allah gerakkan kita. Duduk molek-molek tiba-tiba bangun. Allah kuasa mengadakan kita tergerak sekarang ni. Tapi iradah menentukan pada azal, kita duduk diam sini sampai pukul 10.30. Maka sampai masa kudrah pun mendiamkan kita sampai 10.30. Mendiamkan ni hak nampak zahir tu nah. Tak ada diam-diam. Siapa duduk diam? Duduk diam kekong gitu. Tu batu. Tak ada diam-diam ni. Pegang situ, ragu situ, jamuh situ, paling situ, diam apa? Tapi nak cerita hak kasar tu lah. Semua dalam genggaman Allah Ta'ala betul. Kita duduk gerak dalam genggaman Allah. Allah nak diamkan kita segera. Allah boleh diamkan kita segera. Tapi taklah sebab Allah gerakkan kita gerak sebab Allah buat sebagaimana hak iradah tentukan pada azal. Allah Ta'ala tentukan pada azal, pada masa itu kita berjalan sepanjang masa. Maka sepanjang masa tadi hadisnya Allah menggerakkan kita sepanjang masa sebagaimana hak iradah tentukan pada azal. Ni hak nak cerita hak kitab. Hak pecah sampai ke 7, 8 takluk qudrah. Hak poin kita naknya adalah takluk tadi hadis bagi qudrah, iaitu qadar rukun iman yang ke-6 atas jalanan Imam Asy'ari, qada rukun iman yang ke-6 atas jalanan Imam Maturidi. Hati yang kita mustahaknya. Suluhi qadim
Walaupun kita tak reti nama Sulhi Qadim, tapi kita berpegang. Walaupun Allah mengadakan kita ni baharu, kemudian kita pasti berpegang Allah, sifat kudrah Allah Qadim. Apabila sifat kudrah Allah Qadim, pasti kita berpegang. Sifat kudrah Allah boleh mengadakan pun Qadim jugalah. Kerana Allah mengadakan makhluk kemudian, Allah mengadakan arash kemudian. Sifat kudrah Allah Qadim. Ke ada kita berpegang sifat kudrah Allah baru? Mustahil, tak ada kita pegang gitu. Kita pasti berpegang sifat kudrah Allah Qadim. Tapi Allah sedia kala tidak mengadakan. Allah mengadakan arash, Allah mengadakan luh mahfuz tu kemudian belaka dah. Jadi Allah mengadakan kemudian. Sifat kudrah Allah ni bila boleh mengadakan? Boleh mengadakan kemudian lah. Sifat kudrah Allah memang ada sedia kala, tapi tak ada kuasa. Sifat kudrah Allahnya lemah. Ada saja je. Ada tak kita pegang gitu? Pasti tak ada. Memang kita berpegang Allah mengadakan makhluk, dengan arasnya, dengan luh mahfuznya, dengan nur Muhammadnya. Allah mengadakan tu bila? Kemudian. Sedia kala tak ada belaka tu. Allah mengadakan kemudian. Allah mengada mana? Allah yang bersifat dengan kudrah. Allah yang bersifat kudrah mengada tu kemudian. Walah sifat kudrah tu Qadim. Sifat kudrah Qadim, tapi mengada Qadim. Mengada kemudian. Sifat kudrah Qadim, tapi takluk kudrah mengada kemudian. Sebab kita pun berpegang bahawa walaupun sifat kudrah Allah Qadim, tapi sifat kudrah Allah tak ada kekuasaan, lemah laginya. Kemudian barulah sifat kudrah Allah timbul kekuasaan, barulah Allah buat makhluk. Gitu. Tak mungkin kita pegang gitu. Kita berpegang sifat kudrah Allah Qadim, sahih. Sebab zat Allah Qadim, sifat Allah Qadim, sahih situ. Allah mengadakan makhluk, kita berpegang kemudian Allah buat. Sedia kala tak ada, Allah buat kemudian. Sebelum Allah buat, sifat kudrah Allah ni lemah ke? Tak lemah. Kalau tak lemah, boleh tak Allah nak mengadakan? Bila boleh mengadakan? Boleh mengadakan sedia kala lah. Itu Sulhi Qadim. Memang kita pegang gitu. Tak mungkin kita pegang kudrah Allah Qadim. Allah mengadakan makhluk kemudian. Sebab apa Allah mengadakan makhluk kemudian? Sebab sifat kudrah Allah yang Qadim tu tak ada kekuasaan. Tak boleh nak buat apa masa tu. Lemah lagi. Kemudian barulah sifat kudrah Allah yang Qadim ni timbul kekuasaan. Barulah Allah buat makhluk. Ada kita pegangan? Tak mungkin gitu. Pasti kita akan berpegang sifat kudrah Allah yang Qadim. Boleh mengada pun Qadim lah juga. Sifat kudrah tu Qadim kan. Boleh tu dia panggil Sulhi Qadim. Itu pegangan kita. Kita pegang gitu. Sekarang kita balik pula. Kita ada sekarang Tuhan buat kita. Memang kita berpegang. Kita duduk di bawah kekuasaan Tuhan ni. Tuhan nak kekalkan ada pun boleh. Tuhan nak matikan bila masa pun boleh. Bukan kita pegangan kita. Ke kita Tuhan lemah lagi, tak mampu lagi nak membinasakan kita sekarang. Sampai masa kita tua barulah Tuhan mampu kuasa mematikan kita. Tak. Kita pasti berpegang kekuasaan. Kita ni duduk di bawah kekuasaan Allah. Kalau kata ada straight pun Allah kuasa. Kalau Allah nak mentadakkan bila masa Allah kuasa. Itu dah pegangan kita. Tapi bilakah Allah meniadakan kita sungguh-sungguh sebagaimana hak iradah tentukan pada azal. Pada masa tu Tuhan pun mematikan kita. Sekarang ni tak apa masa lagi. Sekarang ni sungguh ni kayak kita tak tahu ni. Hak sekarang tengah cakap sekarang ni. Mana ni? Tak tengok ke dalam FB tu cakap molek-molek ada dalam bing gebah. Tengok dalam FB. Kadang-kadang dalam FB tu tengah baca berita, ada beg lembek bing mati. Mana? Ada orang tengah joget tak petah, mek lebah bing mati. Ada ni. Bila masa kita mati. Tapi kita cerita tak mati kita sekarang. Faham ni? Kita pun panjang angan-angan. Panjang angan. Dalam kepala tu mikir macam-macam dah. Habis kelas kaki nak gimana?
Kita ada plan, tak ada perancangan. Ada perancangan tak lepas kelas lagi mana? Tak ada perancangan. Tak tahu lagi ni. Tengoklah kereta pula kita angkut mana. Tak tahu lagi ni. Plan macam-macam dah. Lepas habis kelas ni 10.30 nak pergi situ, nak pergi sini. Allah panjang angan. Mati bila-bila masa. Kena kita. Ingat tak ke mati? Ingat jarang-jarang. Mati jadi kitanya. Maknanya kita sebutlah kita tak mati sekarang ni. Kita tak mati sekarang ni. Tapi kita dalam genggaman kudrah Allah. Allah nak kekalkan kita hidup, Allah kuasa. Allah nak mematikan kita sekarang, Allah kuasa. Bukan kita pegangan kita. Ke kita berpegang Allah lemah, tak kuasa nak mematikan kita sekarang. Dah. Dalam genggaman Allah, Allah nak mematikan boleh. Tapi bila Allah mematikan, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah yang bersifat dengan iradah. Betul ya? Tapi sekarang ni bukan dalam genggaman Allah, dalam genggaman Allah. Betul ya? Atau qabdah. Sampai masa Tuhan pun mematikan kita. Itu tanzil hadis. Atau mematikan sebagaimana hak iradah tentukan pada azal. Itu je nak cerita hak seluhi dengan qabdah. Mana nak cerita kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah mengada, Allah meniada, Allah membangkitkan kembali sebagaimana yang iradah tentukan pada azal. Itu tanzil hadis. Tapi di sini sebut tanzil hadis pada kelahiran kita, kematian kita dan dibangkitkan kita kembali selepas daripada tiup sangkakala yang kedua. Tapi tanzil hadis bagi kudrah bukan itu sahaja. Tanzil hadis bagi kudrah adalah sekalian perkara yang sedang berlaku ni. Perkara yang sedang berlaku ni adalah datang daripada ta'alluq tanzil hadis bagi kudrah. Sekalian yang berlaku hanya Allah yang melakukan. Allah saja khaliqu kulli syai' fa'buduh. Allah yang menjadikan sekalian perkara, maka hendaklah kamu mengabdikan diri akan Allah. Allah khaliqu kulli syai'. Allah yang menjadikan segala perkara. Jadi hak berlaku di kita sekarang ni adalah datang daripada ta'alluq tanzil hadis bagi kudrah yang kita panggil qada qadar, hak rukun iman yang keenam yang sedang berlaku. Sedang berlaku sekarang ni lah. Hidup kita, nampak kita, dengar kita, berfungsi setiap-tiap organ kita, kesemuanya adalah ta'alluq tanzil hadis bagi kudrah, hak rukun iman yang keenam. Dari segi hakikinya memang kita tidak ada apa-apa. Kita ada tak kudrah, kita ada tak tenaga. Kita ada kudrah, kita ada tenaga sebab Tuhan letak di tubuh kita. Kita boleh rasa, kita boleh rasa tubuh kita ni ada tenaga banyak. Sebelum ni tenaga kita ada sikit-sikit je, letih berasa. Sekarang ni tenaga kita berasa banyak, berasa sihat je. Lepas ni boleh lagi mana-mana buat bersihat je. Kita ada tenaga di tubuh kita. Mari mana? Mari dari Tuhan letak. Tetapi tenaga tu makhluk tak ada bekas. Yang menggerakkan tubuh badan kita bukan tenaga tu, tapi Allah yang menggerakkan tubuh badan kita. Allah yang bersifat dengan kudrah. Sebab semua yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana tenaga di kita tak ada bekas sama sekali. Ini pegangan. Ada kita ada kuasa, tapi kuasa kita adalah makhluk. Makhluk tak ada bekas. Kita makhluk, tenaga di kita makhluk tak ada bekas. Dah situ dah. Bukan tubuh kita je makhluk, tenaga di kita ni makhluk juga. Makhluk tak ada bekas. Lepas tu yang menggerak tubuh badan kita Allah lah. Sebab apa? Segala-gala datang dari perbuatan Allah. Keesaan pada perbuatan. Mati molek situ. Hak keesaan pada perbuatan. Ni pegangan. Adapun hak ni saya sebut sama-sama ni. Ini cerita bab pegangan. Adapun kita rasa kita yang kuasa, kita yang gagah, kita yang menggerakkan tubuh badan, itu hati orang awam yang lupa kepada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ni.
Duduk ni kita rasa punggung kita yang buat, tulang belakang kita yang buat. Duduk tak terbalik ni. Duduk tak terbalik ni kerana kita sandar di dinding, sandar di tiang. Kalau tak ada dinding, tak ada tiang, terbalik duduk gini ni. Tapi kenapa tidak terbalik? Dinding tiang yang buat. Tak ada bekas belaka tu. Tak ada bekas belaka tu. Tuan boleh menterbalikkan kita bila-bila masa. Bukan dinding tiang tu boleh bekas pun. Tapi perasaan di hati kita, sebaik ada dinding tu, sebaik ada tiang tu, sebaik ada kursi tu. Kursi plastik tu nah. Kursi boleh sandar. Kita rasa mana? Yang kita boleh sandar di kursi plastik itu tak terbalik. Siapa buat? Belakang kursi tu apa buat? Dah, makhluk tak bekas. Yang berlaku tu semua Allah buat. Tapi kita rasa makhluk tu yang buat. Itu kita hati kita orang awam, tak ada salahnya. Ni kita pun ni ada lampu, ada kipas, ada aircon. Sebab apa? Sebab ada kuasa elektrik. Sebab kalau kuasa elektrik yang terputus, api pun padam, kipas pun padam, aircon pun padam. Tapi lampu boleh berfungsi, kipas boleh berfungsi, aircon boleh berfungsi. Kenapa? Kerana ada kuasa elektrik. Walhaq yang menjadikan semua berkata Allah, bukan kuasa elektrik. Kita lupa akan Allah. Lupa tu hati orang awam, tak ada salah tu. Nyalalah lampu. Lampu tu nyala, terang, bukan lampu tu buat, Allah yang buat. Ada ni. Terang, bukan cermin mata yang buat, bukan kelopok, bukan biji mata yang buat, bukan manik mata yang buat, Allah yang buat. Tapi ingat tak ke Allah? Tak ingat. Ingat ke lampu, ingat ke cahaya, ingat ke cermin mata, ingat kepada biji mata. Tu orang awam tak ada salah. Tapi pegangan kitanya, sikap yang berlaku, Allah yang buat. Itu pegangan kita. Diingatan kita tak ada. Itu hati orang tak ada salah apa pun. Jadi sekarang ni, selain daripada nak kena tekan, balik kepada mengesakan Allah pada perbuatan, segala-gala perbuatan Allah, satu perkara dah tu, cabaran besar. Nak balikkan umat Islam kepada mentauhidkan Allah. Orang Islam dia semayang, orang Islam dia puasa, tetapi terkadang tidak mengesakan Allah, tidak mentauhidkan Allah pada perbuatan, mensyirikkan Allah pada perbuatan. Nak balik ummah ni kepada mentauhidkan Allah, beriman hanya Allah Taala saja yang mengadakan segala-gala perkara. Khaliq hanyalah Allah. Kita cakap mulut, yalah Khaliq hanyalah Allah, makhluk lemah. Tapi sabar masa pegangan kita, makhluk itulah yang berkah. Tak panggil lemah dah makhluk kalau gitu. Itu panggil makhluk menjadi khaliq, bukan Allah jua khaliq. Mana apa ni? Mulut lain, pegangan lain. Mulut semua mengaku khaliq hanyalah Allah, tapi di pegangan kitalah yang buat sendiri. Kan kita ada gagah dah kan di tubuh kita kan. Gagah di tubuh kita lah yang menggerakkan tubuh badan kita. Maknanya gagah kita jadi khaliq. Kalau pegang gitu. Tadi mulut cakap khaliq hanya Allah. Cakap mulut je. Tapi pegangan salah. Sama juga cakap mulut comel. Dengan izin Allah. Selepas makan obat tu jadi sembuh dengan izin Allah. Dengan cakap sandar ke Tuhan tu comel dah tu. Ada orang dah semenjak kita makan obat tu gitu. Tak ada sandar ke Tuhan langsung. Tapi jangan kita duduk curiga bab pegangan dia. Jangan. Itu cakap asbab. Tapi cakap molek. Alhamdulillah semenjak makan obat tu dengan izin Allah jadi sembuh penyakit. Manis cakap, comel cakap. Tiba-tiba dia pun sambung gana. Ni saya hadapi ni, dia sambung gana. Allah mengizinkan obat tu menyembuhkan saya. Allah yang menyembuhkan? Tidak, Allah mengizinkan obat tu. Sebab Allah letak dah khasiat di obat. Allah letak dah kandungan di obat. Allah mengizinkan obat tu menyembuhkan saya. Tu mensyirikkan Allah gitu. Jadi sekarang ni yang menyembuhkan saya bukan Allah. Yang menyembuhkan saya obat, tapi bukan obat pandai-pandai. Allah mengizinkan obat pula menyembuhkan dia. Sebab dia obat ni Tuhan ubah dah khasiat. Jadi obat dia khaliq pula jadinya.
Tak tu kadang-kadang cakap tu manis tapi pegangan salah. Cakap Allah je Khalik, makhluk lemah, tapi masa berpegang makhluk yang menjadikan tu menjadikan pegangan. Ni cerita pegangan ni, bukan cakap sebab tak salah. Kemudian nak balik kepada pegangan tu, mengesakan Allah pada perbuatan, nak balik pada pegangan, mengesakan Allah pada perbuatan, ada pula hak lajar. Kita berpegang Allah yang mengadakan segala-gala perkara, sampai ke hati kita pun merasai hanya Allah yang kuasa. Selagi hati kita merasai makhluk ada kuasa, syirik lagi, tidak beriman lagi. Allah kata kok mana pula dia nak tarik. Kita berpegang di akidah segala-galanya daripada kekuasaan Allah. Ini pegangan. Betul tak pegangan? Tiba-tiba bila kita berpegang segala-gala kuasa Allah, kita mesti merasai di hati kita. Di hati kita tidak ada kekuasaan melainkan kekuasaan Allah. Selagi kita tidak merasai di hati kita kekuasaannya kuasa Allah, masa lagi syirik, masa lagi tidak beriman, Islam pada IC juga. Ni pun orang nak. Merasai itu makom ihsan. Kita cerita ni bab iman, bab akidah, bab pegangan. Merasai ni makom ihsan. Itu kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Ni karut, dia timur karut pula ni. Pakai title macam pondok, pakai title tuan guru, tapi dia salah cerita bab akidah. Dia campur aduk dengan zauq, dengan syuhud, hak dalam makom ihsan dalam kitab-kitab hakikah tu. Maka keluar istilah-istilah kita nak bukan tauhid teori, hak pegangan tak apa. Kita nak teori tauhid amali ni, hak merasai menjiwai di dalam hati ni. Selagi kita hanya berpegang saja, tidak menjiwai merasai, syirik kupur lagi dia kata. Ini karut belakang ni. Yelah kita kata Allah kuasa, tapi kita rasa makhluk kuasa. Tak beriman je, syirik kafir gitu. Islam pada IC je tu. Tak kita rasa tak makhluk kuasa? Kita rasa tak makhluk kuasa? Tak kita rasa tak kita kuasa? Sebut makhluk kita memikir. Kenapa dia makhluk nak mikir? Kita tu lah. Allah sebut makhluk nak mikir ke apa? Kita rasa tak kita ada kuasa? Tak rasa ada kuasa? Apa tak rasanya? Kita ada kuasa. Kita duduk, kita bangun, kita berjalan, kita bercakap, kita tengok, kita dengar, kita belaka. Kita rasa kita. Memanglah kita rasa kita. Itu orang awam, tak ada salah apa pun. Dah syirik dia kata. Tak beriman lagi. Islam pada IC saja. Kata ni. Jadi banyak cabaran sekarang ni. Ini pergi pada ilmu hakikat, dia tak kemah ilmu pegangan. Ini pun orang ada ni. Kenapa kita tengok makhluk kita takut? Kita cerita hak semasa. Cerita hak semasa. Cerita rimah. Kita tahu cerita rimah? Harimau tu lah. Rimah kita kata bukan rimah lah. Harimau tu. Dung mana tu? Ada cerita harimau tu jilat dia lah. Macam-macam. Dan tengok dalam FB tu, ada pokcik itu duduk rebah dah dianya. Harimau tu jilat je dia. Adakah dalam tu? Jadi pakak gi khumum benda mari terekan. Rebah dia jilat je. Allah, baik harimau tu. Kan dia dalam gambar tu kan. Ada orang tua tu dia rebah atas jalatan. Dia rebah jalatan dah. Memang rebah dah. Rimah tu kat dia dah. Rimah dia tu jilat bahu dia 2 kali. Rimah jilat je. Rimah tak kekok. Rimah tak tahu dalam tu sedap. Rimah tak biasa jumpa orang ni. Hidup biasa jumpa orang. Dalam sedap lagi daging tu. Dia tengok rimah takut dah. Berabak lagi. Sebab apa? Jangan rimah bekeng. Rimah ada kuasa dah. Rimah tak ada kuasa, takut apa? Tu tak beriman lagi tu. Rasa makhluk kuasa gitu. Orang ngajar biasa ni bubuh dalam kandang rimah tengok orang ni. Selagi kita rasa makhluk ada kuasa, belum lagi beriman.
Oh, sampai tahap maqam ihsan sungguh. Tidak ada yang kuasa di syuhud malaikat, hanya Allah. Makhluk tak ada luhak apa-apa pun. Sampai maqam tu. Makna kalau iman ni digosok je, bukan ada ilmu apa pun. Ni kisah-kisah ni sesat awliya. Dia nak tarik kayu, panggil gajah, gajah mari khidmat. Mari gajah tak gerak kat kayu tu. Dia panggil rimau pula mari tolong. Tak ada ni. Ni siapa makam ni? Siapa makam mana? Man khafa Allah khafahu kullu syai. Sesiapa yang takut akan Allah, takut yang sebenar-benar lah. Nescaya akan takut kepadanya oleh setiap perkara. Makhluk lain pun takut ke dia, tak banyak konsep dia, sebab dia hanya takut akan Allah. Takut tahap mana ni? Tahap aulia, bukan takut tahap kita. Takut tahap kita ni tak ada seorang pun takut kita Tak ada orang takut kita. Bukan kata harimau, bukan kata ular, manusia pun tak takut kita. Tapi dah kata sesiapa yang takut Allah nescaya akan takut oleh sesuatu. Hak takut nu peringkat aulia nu. Hak peringkat tu makhluk akan khidmat ke dia. Kisah aulia tu tidur, mari ular ambil daun kayu, dia kipas. Ular main kipas, faham tak ni? Ular main kipas. Sampai tahap mana? Tahap takut yang sebenar-benarnya. Di hati tidak ada mereka, hanya ada Allah. Makhluk lain pun khidmat. Cuba kalau kita panggil ular, mari daun, kipas saya, dikibas semua, dibelik selalu dah. Jadi kita tengok makhluk kita takut tu, kenapa? Kerana di hati kita merasai makhluk tu kuasa. Itu orang awam, tak ada salahnya. Ni pesen-pesen gini ni. So pesen-pesen mengaji kitab hakikah syariat tak lulus dari pesen ni kan. Waktu saya biasa cerita tu, ada seorang tu duk ngaji pesen gitu. Dia kata manusia ni syirik, banyak syirik dia kata. Sebab apa? Takut pada selain daripada Allah. Takut pada selain daripada Allah, syirik dia kata. Takut selain daripada Allah, syiriklah, sebab yang bagi mudarat hanya Allah. Makhluk tak ada kuasa, makhluk tak boleh bekas, makhluk tak boleh memudaratkan kita. Kenapa takut makhluk? Syiriklah tu. Dia kata. Saya tanya dia, Haji, kalau Haji jumpa ular je lari ke tak? Oh, lari je. Apa takut? Dia tak boleh bekas. Syiriklah tu. Senyap dia kata apa? Ini payah kan? Kalau Haji jerembung dengan orang gila tengah mengamuk, Haji lari ke tak? Lari. Apa? Takut. Dari makhluk tak boleh bekas. Apa takutnya? Syiriklah. Senyap. Dia pakai atas kapal tua tu. Mana ni? Takut ke makhluk lah tu orang panggil. Apa takut kau gila tu? Jangan, dia kuat sekali, dia terajang ke bawah kita. Apa dia ada kuasa ke? Tak ada kuasa. Apa takut? Itu hati kita orang awam. Tak ada salah apa-apa pun. Ni dok ni. Selagi hati kita rasa makhluk kuasa, belum beriman lagi kita Islam pada IC saja. Ni ajar karut belaka ni. Orang apa sini duk ajar? Kita masuk. Maknanya bubur garam, bubur apa semua yang jadi sedap masakan. Kenapa? Kerana garam. Ada garam yang paling utama sekali lah. Kalau garam tak ada, memang masak tak jadi. Jadi sekarang ni masak ni jadi comel, jadi sedap, sesedap rasa kerana garam. Syirik kepada Allah. Sebab bukan garam yang mesedapkan masakan, Allah yang buat, dia kata. Kita rasa garam tu lah, syirik di bubur. Allah kata ajar pasal apa gitu. Kita jumpa doktor. Doktor ubat kita, lega kita berasa. Lega dah lah, boleh jumpa doktor dah. Doktor sakit ni, doktor ubat dah, lega kita. Dia kata akidah yang salah gitu. Sebab apa? Sebab lega dengan makhluk, tidak lega dengan Allah Subhanahu wa taala, dia kata. Lega dengan Allah, apa nak lega dengan doktor? Apa nak lega dengan ubat? Syirik lagi tu. Tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah kata, tapi boleh hajar seumpama ni aman damai. Aman damai. Patut pihak berkuasa kena ambil tindakan lalu dah. Stop raja seumpama ni karuk ni. Kalau gitu tak ada orang beriman lah. Kawan, kita duduk dalam masa rusing ni.
Belakang rumah bunyi macam-macam ni, air budak nak curi ke gapo ni. Baliklah suami kita. Leganya dia balik. Lega dengan apa tu? Lega dengan suami. Suami makhluk. Lega dengan Allah lah. Bapa nak lega dengan suaminya. Ke mana? Lepas tu serai-serai belakang rumah tu ada curi. Takut apa dia makhluk? Bukan ketika makcik nak takut rumah orang mu makhluk. Makcik takut ke Allah je. Lari-lari dia orang tu. Ni. Oh, ni takut tahu ni ke mana? Kenalin orang tu dalam rumah. Bila lah tu lelaki nak sapa ni, ayah haji ni kita mana ni? Ayah haji pergi minum air kedai kopi dah ni, tak balik-balik ni. Mana ayah haji ni kat arah kena ayah haji ni. Lah. Takut tahu orang tu ni. Bunyilah motor, kereta, sapa. Allah leganya lah balik dah orang tua tu. Lega ke apa tu? Lega makhluk kau panggil. Tuhan ada kan takut apa kepada orang ni? Itu hati orang-orang tak ada salahnya. Faham tak ni? Oh, kalau ikut dengan orang mengajar kita, tak ada orang beriman lah. Tak ada lah. Dia seorang je boleh beriman bukan dia. Dia pun dok sepetula je. Orang ni duduk ceramah berkaitan dengan hak ni lah. Ni hak budak-budak ni, hak budak cocok ni kepada ni. Waxing. Ada waxing. Hak cocok budak tu kan, umur tu ada dalam dia punya buku tu kan, tu waxing tu kan timbul kan di kalangan orang-orang yang bukan bidang berkaitan dengan kesihatan ni. Dia banyak ulah waxing ni begini lah. Jadi mana sekarang ni tak payah waxing dah. Tuhan sudah apa ni? Di budak ni Tuhan letak dah apa? Antibody. Pandai antibody. Mana di budak ni ada antibody dah kan? Antibody dia panggil dah. Antibody. Jadi di budak ni Tuhan letak antibody dah. Antibody ni boleh dah nak pertahan budak ni daripada penyakit-penyakit. Tak payah waxing dah. Sebab Tuhan letak dah antibody di budak ni. Kan gitu? Mengantibody dah. Jadi kenapa perlu waxing laginya? Antibody sudah cukup. Ni timbul tambah-tambah cocok ni. Lepas tu macam mana sebenarnya bab waxing? Waktu kita dengar kepada mereka yang bidang tu lah. Kita tak sudut pandai-pandai lah. Jangan duduk dengar cerita-cerita kat luar. Dengar cerita kat luar ni punah kita. Doktor yang tidak bertauliah ramai sangat. Kita kalau sakit gapo-gapo, orang ni komen gitu, wah hara kitanya. Tak mau pergi kat doktor. Nak pergi kat ni ada cakap-cakap ni. Kena kecek dia doktor pun. Tapi dah kita pakai buah orang hak doktor tidak bertauliah ni. Cek darah tinggi. Jangan makan buat darah tinggi. Bila makan je buat darah tinggi, tak boleh berhenti. Dah makan tu tak boleh berhenti. Lepas tu macam mana ni? Orang wui macam-macam. Orang ni wui menetu. Kita ni jadi tempat uji kaji pula dah. Makanlah kitanya air daun kayu, air akar kayu, air batang kayu. Macam-macam benda orang beri. Ada satu batang kayu tu, batang kayu gajah tolok, kemudian boleh panggil batang kayu. Kecil je. Dia terebuh tu. Minum. Malam tu mati dah malam tu. Memang ada mati dah tu. Jadi tak tahu apa benda dah. Jadi bukan macam orang dah rasanya. Bangun pagi esok tu seri. Tambah ikut orang beri dah. Dia beri batang kayu suruh rebuh kita minum lah. Berasa lain batang kayu tu. Minum malam tak boleh tidur Mana berasa tu memang mati dah. Memang panah dengan macam-macam lah. Kena. Ada. Tak mau pergi kat doktor lah. Sebab doktor dah makan ubat darah tinggi, tak boleh berhenti. Dia tanya doktor, dah makan tak boleh berhenti. Itu bukan kerana makan, dia kata. Kerana darah kita memang dah comel dah. Bukan kerana kita mula makan. Kerana darah kita dah comel dah, dia kata. Dia pun cerita panjang. Baru betul kalau dia cerita. Bukan masalah bila dah makan tak boleh berhenti. Bukan. Kerana darah kita dah comel dah. Kalau kita tak mau makan pun darah tinggi sama pada gitu kan. Bukan kerana kita mula makan.
Macam-macam kalau kita nak makan. Tak makan dia ya. Pagi kena exercise, pagi kena nyaku biar berpeluh, lepas tu petang kena main biar berpeluh, lepas tu jaga makan, hok ni jangan makan, hok ni jangan makan, hok ni yang makan. Ada dah doktor tu cerita, saya dah tinggi tapi saya tak makan apa. Tapi dia punya aktiviti dia punya makan dia jaga. Pagi dia cek dengan pang dia tu, doktor sendiri dia cek. Petang dia cek, nak tidur dia cek. Tak akan dah tinggi, tapi dia jaga sungguhlah. Pagi berpeluh dah nyaku dah. Berkebun dah paginya. Oh, kalau dia royak gitu kita serendar. Suruh berpeluh memang serendar. Suruh jaga makan memang serendar. Tak ada nak buat lah kitanya. Nak nyaku mana bukan ada tanah. Nak berpeluh bila tak pernah berpeluh-peluh pun. Lepas tu makan pula kena jaga. Kita payah nak jaga waktu tu. Lepas tu makan ubat lah. Gitu je lah. Maknanya bukan tak ada jalan. Tapi jalan tu sukar untuk kita. Tapi orang duk royak-royak tu doktor. Tu kita benda-benda gitu kita cari orang berkenaan lah. Sama masalah vaksin tadi. Tapi ada satu program tu doktor mari memperjelaskan berkaitan dengan vaksin ni lah. Hak satu pihak lagi ni pula antibody cukup dah. Antibody cukup dah. Tuhan letak dah antibody di budak tu. Antibody di budak tu sudah dapat menjaga budak tu daripada kena penyakit. Dia ceritanya. Jadi doktor pun ceritalah vaksin bergiam. Kemudian bercakaplah pulaknya orang hak tak ambuh cocok ni. Dia kata mana ke doktor? Dia kata doktor ni vaksin. Mana ada tauhid? Mana ada pegangan? Tak ada Tuhan ni, main duk vaksin. Doktor pun senyap doktornya. Sebab cakap tu rupa orang-orang ngaji agama. Orang duk ceramah agama. Vaksin doktor. Mana ada tauhid seumpama tu? Tuhan belaka kan yang buat. Vaksin tak boleh bekas. Senyap doktor tak kata apa. Sebab apa? Sebab doktor tu tak pandai. Kalau doktor tu pandai, pergi pulas telinga je. Nak tanya Haji Tadi bukan Haji kata antibody. Dan antibody boleh bekas ke? Antibody boleh bekas? Memang di budak ni Tuhan letak antibody. Tapi antibody boleh bekas ke tak? Tak boleh bekas juga macam juga vaksin. Oh, tapi doktor cakap vaksin tak ada Tuhan, tak ada tauhid. Dia cakap antibody ada tauhid pula. Walau antibody tak boleh bekas. Ni salah pengajaran. Mensyirikkan, mengkufurkan orang ni. Apa nak ranuh lah seumpama tu. Tak nak beza. Kita cerita i'tiqadiyun, pegangan. Bukan cerita syuhudiyun. Syuhud tu makam ihsan. Itu makam awliya. Hak Tuhan lenyapkan di basirah mereka. Tidak ada, mereka hanya ada Allah. Tidak ada yang ada, mereka hanya Allah. Tidak ada yang kuasa, mereka hanya Allah. Tidak ada yang mengetahui, mereka hanya Allah. Di basirah, bukan di pegangan. Siapa? Maqam awliya. Hak tu dia cerita dekat hikam tu. Dan kita sampai maqam tu, kita makan syariat pun tak lepas. Dosa pun banyak lagi kita dengan Tuhan. Dosa dengan Adam pun kita banyak lagi. Dosa hati pun kita banyak lagi. Nak cerita maqam pun mana? Riak wujud takabur dia duduk sarang molek lagi di hati kita ni. Nak maqam pun mana? Maqam adalah maqam fasik dia panggil. Orang riak, orang ujub, orang takabur, maqam fasik. Bukan orang nak semayang je fasik. Bukan orang berjudi je fasik. Bukan orang makan riba je fasik. Orang riak fasik, orang takabur fasik. Orang hasad fasik sebab dosa besar belaka tu. Nak cerita bab makam syariat pun tak lepas kita ni. Jadi kita cerita ni bab pegangan. I'tiqadiyun, cerita bab iman. Bukan cerita bab maqam ihsan. Maqam ihsan tu baru cerita dalaman. Tidak ada, melainkan hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala jua. Tidak ada kuasa, melainkan hanya kuasa Allah jua. Tidak ada kehendak, melainkan kehendak Allah jua. Tidak ada mengetahui, mengetahui Allah jua. Kita kosong, tidak ada apa-apa. Maqam fana, maqam awliya. Itu bukan boleh lakon-lakon. Itu kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kata Allah berkuasa. Ingat di hati kita, rasa di hati kita yang kuasa. Itu orang awam, tak ada salah. Tak ada salah tu. Ada.
Orang cakap gitu dia berasa dia makam berkali. Orang dengar tu pula, orang tekan dengar ni. Kata Allah kuasa, tapi rasa makhluk kuasa. Maka tidak ada imam lagi tu Islam pada IC. Hak duduk depan tu mikir warna, hak duduk depan, hak tekan dengar tu mikir warna. Dia tak rasa ke makhluk kuasa duduk depan. Lepas tu tanya pula orang ceramah tu. Saya nak tanya ustaz, ustaz rasa tak makhluk kuasa? Tanya dia molek. Memanglah kita rasa kita boleh bercakap pun kita, boleh bergerak pun kita, boleh mendengar pun kita, boleh melihat pun kita. Kita rasa kita belaka tu. Tak ada salah, kita orang awam ni. Kita dah ingat pun di basirah kita akan kekuasaan Allah. Kita hanya berpegang kekuasaan Allah. Cukuplah. Dah apa yang kita nak kena ingat? Yang kita nak kena ingat, hak wajib kepada kita ingat adalah ingat akan hukum hakam Allah Ta'ala tu wajib. Kita nak buat apa? Kita kena ingat, hak ni Tuhan beri tak buat gini ni. Cakap gini Tuhan beri ke tak? Tengok gini Tuhan beri ke tak? Dengar perkara ni Tuhan beri ke tak? Itu ingat hukum hakam tu wajib kepada kita. Mari sifat di dalam hati kita, sifat dalam hati kita ni kena ingat hukum. Ini sifat baik ke sifat buruk ni? Ini riak ni, awak tu wajib kita ingat. Siapa masa semayang kita ingat, masa semayang kita ingat. Awak kita ingat dah, masuk waktu kita semayang, kita ingat pada waktu tu wajib lah tu. Itu memang kita ingat lah tu. Kita semayang kita ingat kepada syarat, kena ambil wuduk memang kita ingat. Kita kena jaga aurah kita ingat. Tu ingat wajib lah ke tu. Lepas tu dalam semayang pula rukun-rukun kena jaga molek. Tu kita ingat yang wajib memang kita ingat. Ketika kita membaca Fatihah kita wajib jaga hukum hakam dia. Syarat baca, tu memang kita ingat. Tu ingat wajib. Benar ni. Tu contoh semayang. Hak lain samalah. Apa-apa perkara yang tu nak buat, kita kena ingat akan hukum hakam. Ingat hukum hakam. Boleh ke tak boleh ni? Tak boleh, berhenti. Tu ingat yang wajib pada kita. Ingat akan hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak ingat akan perbuatan Allah, ingat qada dan qadar Allah yang berlaku di kita setiap saat. Itu di luar kemampuan kita orang awam. Jadi orang awam ni banyak lupa akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Comel kelupaan Allah, comel kot mana? Orang awam, orang ramai gitu je. Duduk dekat dalam makam orang awam, orang ramai ni comel kot mana? Kalau ke dunia, kalau ke dunia setakat duduk rumah awam je bolehlah, alhamdulillah dah. Orang duduk rumah banglo, tak apalah, kita alhamdulillah dah. Ada rumah pun alhamdulillah dah, biarlah rumah awam pun. Naik kenderaan awam, ada kenderaan awam dah, kita naik kereta diri dah ni. Kalau dululah kenderaan awam pun tak apa dah, kereta motor tak ada macam begitu. Naik teksi kenderaan awam, naik bas kenderaan awam, tak apalah, janji boleh pergi mana-mana je. Tapi lebih kedok gitu, kereta tak ada, apa tak ada, orang tak ada kedudukan lah, tak apalah, cukup lah, boleh pergi mana-mana. Tapi yang duk main awam-awam pun mujur agak ada tanda awam. Dah kalau tak ada tanda awam, tanda kita rumah tu. Kita sakit perut bandar, mujur ada tanda awam. Kalau tak ada tanda awam, mana? Tu tanda awam, tanda orang ramai. Lepas tu nak gimana? Nak balik rumah. Boleh lah keluar dari kereta jawapan dia. Mana ni? Mana kita duduk tangga orang kebanyakan alhamdulillah. Janji kita duduk atas jalan syariat. Langgar hukum syariat kita bertaubat. Langgar hukum syariat kita bertaubat. Yang pentingnya ilmu biar kena ada. Nak tahu mana ke hak langgar hukum syariat. Ni kita tak sedar. Riak kita tak sedar. Itu haram besar-besar. Kita riak, kita ujub, kita takabur. Lepas tu nak cerita tahu bahawa ni hukum hakam pun tak kenal. Kadang tu je kitanya. Kita wajib ingat akan hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak ingat di hati kita akan qada qadar Allah, kekuasaan Allah. Hati kita orang awam tak ada salah. Hak dalam kitab-kitab hakikah tu hati cerita lain. Lupa kepada Allah sesaat. Diumpamakan dengan pegang gelas, terlepas gelas, jatuh gelas pecah. Ini hak kedudukan. Ni lupa kepada Allah sesaat.
aku menghukumkan diri aku riddah. Ada kita hikam. Aku menghukum diri aku riddah. Mana apa situ? Riddah bukan murtad agama, murtad maqam. Dia maqam muqarrabin, hati hampir dengan Allah, dia lupa dengan Allah sesaat, dia pun murtad maqam, jatuh maqam. Dia bertaubah kembali, naik maqam semula. Itu cerita haqiqah, bukan cerita bab syariat. Lupa kepada Allah sesaat. Dan kita ni nak ingat ke Tuhan, bukan kata masa sekarang, nak ingat ke Tuhan dalam semayang pun tak cakap nak kejong, nak jaga hati, jangan pergi ke lain. Sebelum semayang tak ada mikir apa-apa, takbir je semayang, macam-macam benda mari. Saat ni tak mari pun. Sebelum semayang tak mikir pun nak cucu duk jauh. Semayang je mikir lalu dah. Nah kan? Maknanya kita ni nak ingat akan Allah ni dalam semayang pun kena jaga. Sekarang ni kita tengah buat apa? Berdiri, tengah rokok, tengah sujud. Sekarang ni tengah baca apa ni? Jaga hati yang hidup lain. Sekarang tengah baca apa ni? Tadabburkan makna bacaan kita baca. Setakat tu je kita boleh jaga hati kita. Ataupun liar hati kita ni. Jadi nak ingat kepada qada Allah kan? Nak ingat pada Allah sekadar 4-5 minit je, bukan lama pun. Sekejap je semayangnya. Hati kita liar. Ni nak ingat qada Allah. Memang tidak mampu kita orang awam. Tapi pegangan kita sekalian qada qadar Allah. Ni pegangan kita sekalian qada qadar Allah. Diingatan hati kita tempat lain. Jadi kita nak pastikan kita ni orang Islam yang mentauhid ke Allah satu. Kemudian timbul pula masalahnya hak gilajak pula. Mentauhid ke Allah berpegang mesti kena ingat, mesti kena hadir, mesti kena merasai, mesti kena menjiwai. Hak tu dia campur dengan maqam ihsan, tu cerita lain tu. Itu ilmu lain, itu medan lain. Campur aduk seumpam ni punah ranah. Maknanya dia tidak kemah ilmu pegangan hak syariat fardu ain. Kita hanya sebut bagi tangan pegangan. Pegangan kitanya sekali berlaku adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dipanggil ta'alluq tanjizi hadis. Jadi kita minggu ni panjang sikit ni hak kitab yang pertama. Jadi kitab kedua tu dak dang lah kita ni. Tengok ustaz ni nak kitab selagi tu nak berhenti pukul berapa? Berhenti pukul 11 lah tu. Dak dang lah kita berhenti pukul 10:30 juga. Kalau tak boleh nak berhenti dah, pakai 10 lebih tak boleh berhenti, kita pakai sekitar lah. Pakai sekitar. Kemudian hak berkaitan dengan pecahan-pecahan ta'alluq ni, kira-kira kita tak ada apa-apa. Memang kita berpegang, kita duduk di bawah genggaman kekuasaan Allah. Tu ta'alluq qabdah. Tapi apa yang Tuhan buat kita? Apa yang Tuhan buat kita adalah sebagaimana hak Tuhan tentukan pada azal. Ada ni. Hak Tuhan buat kita sebagaimana hak ketentuan azal. Tapi hak Tuhan, genggaman Tuhan lah, nak apa pun. Makna kita ada, nak kekal ada, nak matikan kita bila masa dan genggaman Allah. Tapi Allah buat kepada kita sebagaimana yang Allah tentukan pada azal. Itu dipanggil ta'alluq tanjizi hadis. Inilah hak pembicaraan qada qadar di rukun iman yang keenam. Jadi pecahan sampai ke 7 ataupun 8 ta'alluq ni, ini secara fardu kifayah. Fardu ain satu je kita nak pegangnya, hak rukun iman yang keenam. Sekarang yang berlaku adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kira-kira kita ni berhenti hak nombor 7 tu lah. Kita berhenti hak nombor 7. Kita baca semula, kelas akan datang kita ulang balik tu hak qabdah tu. Jadi walaupun fardu kifayah, tetapi kita kena tahu jugalah sikit sebanyak walaupun fardu kifayah. Jadi kita sambung balik kelas akan datang hak nombor 7 ta'alluq qabdah juga tu. Kita start itu semula. Tadi baca dah sekarang tadi. Kita baca semula, insya-Allah kelas akan datang. Wallahu alam. Cuma minggu depan kita cuti sekali. Minggu depan tak ada sekali sebab masjid ni minggu depan 27 hari bulan tu ada program hak kerajaan. Dia buat program di masjid ni.
Jadi ialah kita ni, hak saya, hak kita ngaji ni macam mana tak tahulah. Hak yang sayanya, yang jadi saya jaga kelah, nak istiqamah, nak mana kalau ada sebarang urusan peribadi pun kita kemudiankan. Kalau nak pergi mana pun kemudian lepas ada kelah baru pergi. Walaupun kalau kata ada jamuan, ada benda-benda keluarga lah, orang lain pergi pagi dah ada perkahwinan apa semua, dah nak kena ada lah anak beranak ni. Saya pergi, tetap pergi lepas ada kelah. Walaupun pergi tu jadi orang lain balik belah Kedah pun tak apalah. Orang lain pergi pagi, kalau Sabtu pergi pagi, kadang-kadang pergi petang Jumaat lagi dah anak beranak, anak beranak, anak saudara ke nak berkahwin, orang petang Jumaat tu pakat pergi dah. Dah orang buat majlis tu hari Sabtu, pagi Sabtu. Hak yang saya tetap saya jaga kelah ni, pergi tak pergi habis kelah. Kalau siapa lambat pun orang faham. Yang jadi saya jaga kelah istiqamah tu, saya ngaji gitu dengan tugu ajar gitu. Tugu ajar gitu. Mengajar kena istiqamah. Hak tugu saya mengajar tu, siapa peringkat doktor pesan jangan mengajar, dia mengajar kok. Dia tak sihat, doktor pesan jangan mengajar. Siapa ke peringkat tak boleh nak mengajar dah. Barulah terhenti. Siapa setengah ada tu guru siapa peringkat, dia mengajar atas lembek dia. Dia mengajar atas lembek dia. Dalam bilik dia adalah pelajar 2-3 orang hok duduk keliling dia tu. Speaker naik atas masjid. Hok ramai-ramai duduk masjid speaker naik atas masjid. Tu guru atas lembek ni dah terlantar. Adalah nak murid 3 orang sebagai peneman, baca kitab. Baca kitab. Baca kadang-kadang keluar liu, anak murid lah nak baca, nak mengajar. Apa jaga gitu loh. Sebab kita mengaji berkitab, kita talaki berkitab ni kita sangat jaga. Hak yang saya lah, hak yang orang belajar orang mikir. Kita ni sebahagiannya bukan dekat-dekat pun, mari jauh-jauh, bukan dekat-dekat, sejam lebih baru sampai. Jadi sebab apa kita mari tiap-tiap minggu, kita jaga semua waktu kita. Sebab apa? Sebab kita nak ilmu berkitab. Ilmu berkitab ada ni. Tetapi bagi orang yang tak biasa mengaji berkitab, dia orang akan pandang pelik. Dia orang ni tiap-tiap minggu duduk baca kitab ni tak habis-habis ke? Tak habis-habis ke? Dia tak pernah belajar, dia tak tahu yang duduk mengaji tu apa. Tak habis ke? Allah kerajaan nak program ambil sekali je cuti, apa salahnya? Ni payahlah. Kalau awak tak faham apa yang awak duk ngaji ni, payahlah. Kalau tak faham dia payah. Bagi dianya tak ada masalah. Dia nak ambil masa berkitab ni pun bagi dia manis-manis je. Sebab apa? Dia tak tahu pun. Apa orang buat dia tak tahu pun. Tapi oleh kerana kita ni ialah orang nak mengaji berkitab ni tak ramai. Kalau kita kata minoriti lah kita ni, bila kita minoriti lemah ni lah ikut orang buat lah. Orang ada kuasa pula, orang ada kuasa ikut dia nak buat lah. Hak yang kita orang mengajar ni nak ambil time kita hari Sabtu ni, memang tak perlu ayat pun kepada saya orang mengajar ni. Bagi mereka tak ada nilai pun, tak ada harga pun, mereka tak panas sebelah mata pun. Mereka tak perlu pun nak cari saya sebab bagi gitulah. Tapi pihak masjid pun tak tahu. Cuma pihak masjid dapat, ni dapat dah. Mana surat memang program tu akan berjalan. Pihak masjid pun tak tahu. Pihak masjid cuba bertahan kelas kita ni. Cuba minta, tapi dah mereka kata surat keluar dah. Kalau pada masa mesyuarat bolehlah batal, tapi surat keluar dah. Dah surat keluar, pihak masjid tak beritahu. Bagaimana ni? Ini alasan orang panggil. Alasan nak tunjuk kuasa. Ini apa angkuh dengan kuasa. Ni kadang-kadang kita ni bila Tuhan uji dengan kuasa, tak tahan ujian, jadi angkuh. Jaga molek, jangan mengulangi kesilapan lama. Angkuh dengan kuasa, Tuhan tarik balik. Jangan angkuh dengan kuasa. Program kita program kerajaan, menggunakan duit rakyat. Program kitanya dengan
pemeriksaan kesihatan percuma, dengan semai sunat tasbih berjemaah, dengan zikir munajat, nak ganti kelas berkitab Kita ngajar tauhid, kita ngajar fiqh, kita ngajar tasawuf fardhain, padang nak ganti. Lepas tu ada buat ceramah, buat tazkirah, buat ceramah, gitu je. Kita guna duit rakyat. Kita buat program, orang minta macam mana pun tak peduli dah sebab ada kuasa. Macam mana kita akan dipertanggungjawab di hari akhirat atau padang ke dak? Boleh tak kita nak membatalkan program berkitab, mengaji fardhain, hanya nak buat program seumpama tadi, program kerakyatan, keramaian, keroh ramai-ramai. Memanglah dia ada kuasa, boleh lah buat gapo-gapo pun. Tapi kita kira dunia, kita kira bukan dunia, kita kira sampai akhirat. Kita punya kelas ni tak babit dengan duit rakyat. Kita kelas ni hanya program masjid. Tapi mereka buat dengan program duit rakyat. Batal kelas, langgar kelas hak bertalaki. Sepatutnya kita perbanyakkan kelas berkitab, perkasakan kelas talaki berkitab. Cuma kita nak tanya sekarang ni, kalau di Bukit Payung ni, berapakah kelas berkitab yang bertambah dengan hak ada sekarang ni pula? Berapa kelas talaki kitab yang bertambah? Ada bertambah? Ada program-program untuk muslimat ke, untuk wanita ke, untuk memantapkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Ada? Untuk memantapkan amal ibadah kita ni, untuk memantapkan hubungan hati dengan Allah, ada ke tak? Tak ada. Lepas tu program-program pula awak digilanggar. Inilah apabila terkadang kekuasaan diberi kepada orang bukan ahli. Hak ni Nabi kata tunggu kehancuran orang bukan ahli. Apabila dia bukan ahli, dia tak faham pun pengajian berkitab untuk memahamkan ummah dengan agama, biar faham akidah, biar ibadah tu betul ikut garis, biar hati tu baik dengan Tuhan. Dia bukan ahli, dia tak pernah mengaji perkara seumpama ni. Serah tugas pada orang seumpama ni pun orang nak kita. Tapi kita tak nak apalah sebab mereka ada kuasa. Kita kena gitu je lah. Dalam keadaan kita fitnah akidah akhir zaman ni macam-macam. Apa yang dibuat sekarang untuk memantapkan akidah ummah Islam? Apa yang dibuat sekarang? Dia ganggu program seumpama ni sudah berulang. Kelas saya sudah berulang. Mudah-mudah je orang langgar. Kuliah maghrib mudah-mudah je dia langgar. Ini apa program dia? Tak kira. Tak ada ni. Dahulu kelas saya lah, boleh katakan lacor sangat-sangat. Lacor mana? Satu masjid pergi masjid besar-besar. Siapa ke masjid negeri, masjid putih, saya tak ada tauliah. Tapi pihak masjid nak berkitab. Jadi bab tauliah ni dia panggil apa? Tutup mata sebelah panggil apa? Ada. Maknanya saya pergi ngajar mana-mana masjid, bukan saya minta, tak ada masjid saya mintanya. Mereka yang minta. Mereka tahu saya tak ada tauliah. Saya tak ada tauliah bukan kata ambil tauliah sebab kita cadang nak ngajar biasa-biasa je. Ngajar biasa-biasa tak tauliah, ngajar besar-besar baru ada tauliah. Tiba-tiba mereka nak minta semasjid, siapa ke masjid negeri, masjid putih. Tak ada tauliah. Lepas masjid putih tu barulah mereka beri surat supaya isi borang nak suruh mohon tauliah. Bukan saya mohon masalahnya, mereka. Sebab apa? Dah sebab takut jadi orang yang tak berkenang dengan kuliah berkitab macam golongan seumpama ni lah. Takut jadi isu. Bagi pihak masjid, memang masjid pakai macam tutup mata sebab dia nak kepada program berkitab. Itu je. Tauliah mungkin kita boleh cadangkan kemudian. Hak dahulu lacor. Alhamdulillah lah. Tak ada gangguan. Naik mengajar sampai ke Wisma pun saya tak ada tauliah. Saya masuk Wisma Darul Imam. Masa saya masuk Wisma Darul Imam, saya tak ada tauliah. Tapi tak ada masalah. Sebab apa? Dia kira tak apalah. Nak mengajar kan, nak ngajar baca kitab kan, jalan. Tapi sekarang ni jadi pesen gitu, tak tahulah. Hak sekarang ni, hak pastinya saya satu kelas dah dibatalkan, dihentikan dengan alasan dia macam-macam lah. Nak ambil kelas tu, nak program lain lah. Tu orang ada kuasa. Sokongan tidak ada,
Tak ada masalah, tak mau sokong pun. Tapi jangan ganggu. Jangan ganggu. Akan timbul fitnah besar nanti. Yang kita mata-mata ada kuasa kita pakai redah itu, jangan. Orang nak belajar. Walaupun segelintir pun mereka betul-betul nak belajar. Kemudian kita ni walaupun tak ramai yang ikut live FB. Hak kita masjid ni lah hak live FB lah. Live FB pun segelintir, tapi walaupun segelintir mereka betul-betul turut. Hak ikut live FB mereka betul-betul turut. Ada tu mau tiap minggu. Ada jadual dah. Time nak tengok live FB. Maknanya walaupun live FB tu dituruti tak ramai pun, tapi tak ramai pun mereka betul-betul nak belajar. Bukan celah-celup. Mereka betul-betul nak belajar. Jadi kita gitulah, kita berdoa jelah. Semua tu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya ni bila terganggu ni dia jadi macam tak selesa. Satu tempat saya mengajar 8 tahun kuliah maghrib. Selama 8 tahun saya ingat saya lah satu ataupun dua kali. Sekali ataupun 2 kali saya tak pergi ngajar. Itu pun kerana demam je tu, tak dia bangun. 8 tahun. Sekali ataupun 2 kali. Memang tak dia bangun. Kalau setakat penipala ni, hari ni penipala ni. Tapi mana boleh lah selo-selo. 8 tahun sekali ataupun 2 kali je. Tiba-tiba hak maghrib tu Jerembung orang ambil buat program. Sekali tak apa lah. Tapi kita rasa tak selesa dah lah. Lama-lama sekali pula ambil 2 kali. Lama-lama ada pula ambil. Tapi pihak masjid bertahan dah. Tapi pihak masjid tak dia nak tahan boleh. Bukan pihak masjid, orang luar ni yang ambil. Kemudian adalah orang lain minta pula malang yang sama. Saya pun berundur tempat tu. Saya buat alasan tak apalah. Saya sini 8 tahun dah. Saya pergi berundur tempat lain lah pula. Tempat sini ni orang lama dah. Saya pergi ngajar tempat baru lah pula. Saya buat alasan gitu. Tak munasabah. Walaupun 8 tahun kita tak khotang lagi. Kita ada dalam 1/3 lagi. Baru habis 2/3. Separuh lebih pun kita ada. Walaupun 8 tahun. Walaupun tak pernah mih kelas sekalipun. Tak habis kita. Alasan saya berhenti kerana 8 tahun. Tak logik alasan tu. Tapi saya tak ceritalah kat orang. Tak cerita pada masjid. Saya kena berhentilah. Malang saya kerak je orang langgar ni. Kita malu nak buat alasan gitu. Sebab apa? Bagi saya itu memalukan. Mana orang tak ada hormat langsung. Kelas pakai langgar. Jadi kita berundur buat alasan kerana 8 tahun dah. Tapi bukan kerana alasan tu tak logik. Alasan tu kita pun tak habis lagi. Alasan sebenar kan itu kerana orang ganggu. Orang ganggu. Sama juga kita sini. Sekali-sekali 2 tu boleh lah. Lama-lama ambil lah nak kau tak payahlah. Biar dia program. Sebab apa dia nak. Dia lagi boleh. Sebab dia ada kuasa kan. Dia ada kuasa, dia boleh kerah orang tiap-tiap minggu Kita ni ramai sebab kita orang tak kerah. Makan pun tak ada. Minggu depan kerah. Makan pula ada. Kalau buat gitu tiap-tiap minggu lagi bagus. Biar orang pakat mari semua. Pakat mari. Biar peramah. Buat kelas akidah molek. Kelas pekoh molek. Kelas tasawuf molek. Buat. Tiap-tiap minggu buat apa? Duit banyak kan? Nak guna bila duit rakyat. Buat apa program gitu? Buat program mantapkan agama rakyat. Pada. Tak ada masalah. Tapi kalau setakat nak ganggu kuliah, lepas tu nak buat program setakat nak main sunat tasbih, zikir munajat, lepas tu buat ceramah, lepas tu ramai orang yang cuba ni orang ni pun pergi jumpa buat apa buat gitu dah. Orang ada kuasa. Dia kata nak buat dia buat, dia ada kuasa. Tu pun kuasa yang dia dapat, kuasa dilantik je tu. Bukan kuasa dipilih oleh rakyat, kuasa dilantik baru setara tu dah. Sombong orang panggil angkuh. Dia tak mikir ni lah. Sebab apa sebenarnya di pihak masjid pun minta supaya jangan ganggu hari Sabtu ni. Kenapa? Dah. Aku nak situ hari Sabtu. Dah. Ni orang panggil angkuh. Sombong. Saya memang nak jaga hak kelas saya. Istiqamah kelas saya memang nak jaga. Saya nak jaga pula orang yang nak ngaji betul-betul nak ngaji. Orang yang ikut live FB pun betul-betul nak ngaji. Gitu je lah. Tapi oleh kerana terganggu, minggu depan saya nak pergi makan angin. Lagi KL. Nak cari tempat lain di KL. Kalau ada molek, duduk KL pula. Kan? Esok lagi, minggu depan. Dia bilang lagi KL.
Dah lama dah nak pergi tak boleh pergi. Tulang pula orang ambil kelas. Kita pun kata apa lah. Kita pergi merajuk lah. Kita pergi naik KL kata. Pergi KL minggu depan sekali. InsyaAllah lah. Di KL tu dia akan buat lah kuliah. 1-2 kuliah gitu je lah. Sambil-sambil berjalan. Sambil-sambil berjalan. Sambil-sambil bawa hak tukang rakam. Hak tukang buat rakaman. Hak tukang buat rakaman. Dia hak mereka yang berjasa. Hak orang hak boleh ngaji dalam FB tu. Orang hak dalam FB boleh ngaji itu jasa daripada orang yang buat rakaman. Dia ada pasukan hak buat rakaman. InsyaAllah saya akan pergi KL bersama dengan hak pasukan yang buat rakaman. Berjalan. Itulah kita ni berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuawi kita ni istiqamah dalam belajar, istiqamah dalam amal. Tuawi kita keikhlasan dalam belajar, keikhlasan dalam amal. Mudah-mudahan kita mati dalam belajar, dalam amal. Mati dalam belajar, mati dalam beramal. Mudah-mudahan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.